Hello guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Rancangan plan untuk memburukan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ternyata gagal sahabat-sahabat semua. So ini adalah tindakan terdesak ya, seperti mana yang kita dengar dalam satu sesi sidang media yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir yang dikenal oleh PAS suatu ketika dahulu sebagai Maha Firaun ataupun Maha Zalim. Jadi hari ini sahabat semua, dengan kononnya mau memburukan atau kononnya mau membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kes kerana rasuah, tetapi akhirnya rakyat bongkar dan juga disahkan sendiri oleh pihak SPRM. Jadi kalau sahabat semua nampak ya di dalam gambar poster yang saya nyatakan ini, di sini adalah satu kenyataan dari media daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, yaitu daripada pihak SPRM sendiri yang memberi jawapan dan juga pencerahan bahawa segala tuduhan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir itu tidak berasas dan sekadar rasuah yang dikatakan 3 bilion itu adalah satu penipuan, pembohongan, fitnah terbesar daripada Tun Dr. Mahathir. Jadi sahabat semua, mari kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi juga berkaitan dengan isu panas ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Habis cerita kat situ, kita cerita pasal Mahathir pula. Menarik cerita Mahathir ni. Dr. M lapar perhatian, tak perlu layan dia lagi. Jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil hari ini menggesa semua pihak untuk tidak lagi melayan Mahathir dan menyifatkan bekas Perdana Menteri sebagai lapar perhatian. Ia susulan dakwaan Mahathir bahawa semakin ramai orang Melayu bunuh diri. Saya nak cerita tuan-tuan. Yang bunuh diri dia cerita tu bukan bunuh diri. Okay, itu banyak kisah. Itu memang ada lah. Kita tak nafikan bunuh diri ni ada. Bukan setakat orang Melayu. Semua ada kes bunuh diri sebab mental. Okay. Tetapi yang tertekan disebabkan oleh PKP. Semalam saya tak tunjuk. Yang tertekan disebabkan oleh PKP. Pada zaman PKP, naik 143%. Naik 143% pada zaman PN memerintah. Kan? Pada zaman PN memerintah, naik. Bukan 100%. 143%, tuan-tuan. Kenaikan yang amat tinggi pada waktu itu, pada tahun 2021 menurut kajian. Kes bunuh diri meningkat 143% pada tahun laporan September 2021. Sebanyak 638 kes bunuh diri dilaporkan di antara Januari hingga Julai tahun ini, iaitu 2021, peningkatan 143%. Itu yang Mahathir kata zaman ini ramai orang bunuh diri. Ke zaman 2021 tu zaman bunuh diri? Kan? Kemudian dalam masa yang sama, apa orang kata, Mahathir semalam dia buat press conference 2 hari lepas press conference, dia cerita tentang Datuk Murad. Okey, saya semalam saya lepas saya tengok balik video tu baru saya perasan beberapa poin saya tak nyatakan. Pertama sekali, Datuk Murad menyatakan SD itu pada tahun 1999. Okey, sorry, iyalah 1999. Ya, 1999. 1999. Okey. SD itu berlaku pada tahun 99. Dan sejurus sebab SD itu keluar pada tahun kira-kira 2002, kalau tidak 2001-2002, BPR pergi menyiasat Anwar Ibrahim sewaktu beliau di dalam penjara. Dan telah pun mengeluarkan satu kenyataan. Baru-baru ini Azam Baki mengeluarkan lagi kenyataan bahawa siasatan telah dilakukan pada zaman PKR. Rekod itu ada. BPR zaman Mahathir dah siasat Anwar tapi tiada kes, kata SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menyangkal tomahan Mahathir bahawa agensi itu tidak bertindak terhadap Anwar Ibrahim berikutan dakwaan oleh bekas penolong Gubernur Bank Negara. Sebaliknya, SPRM berkata siasatan terhadap dakwaan itu telah dilancarkan oleh BPR ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri tetapi ia tidak membuahkan hasil. SPRM pada kenyataan hari ini berkata BPR telah membuka 6 kertas siasatan terhadap Anwar selepas bekas penolong Gubernur Negara Abdul Murad Khalid, gambar, membuat akuan berkanun pada Oktober 1999 dengan mendakwa Anwar mempunyai 3 bilion dalam 20 akaun peribadi yang berasingan. Dia juga mendakwa dia telah menguruskan pemindahan kira-kira 120 juta ke akaun tersebut.
SPM berkata bahawa siasatan BPR terhadap dakwaan itu adalah menyeluruh dan mendapat bantuan daripada bank negara serta pihak berkuasa UK dan Singapura. Siasatan telah dijalankan secara mendalam, menyeluruh dan terperinci dengan bantuan bank negara Malaysia termasuk di dalam dan luar negara. Hasil daripada siasatan menunjukkan tiada sebarang kes terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003. Mahathir membangkitkan kembali mengenai dakwaan Murad sambil menyoal mengapa Anwar tidak disiasat kerana rasuah. Saya rasa dia dah nyanyuk ni tuan-tuan. Okay. Saya rasa dia dah nyanyuk. Dia dah lupa bahawa dia dah mengeluarkan arahan pada tahun 1999 untuk menyiasat Anwar Ibrahim. Dan dia juga dah lupa bahawa BPR pada waktu itu, bukan Bumi Putera Rockers, Badan Pencegah Rasuah sebelum dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, telah pun membuat siasatan. Telah pun lengkap siasatan. Dia buat siasatan 2 tahun tuan-tuan. Bukan setakat di dalam negara, di luar negara, UK, Singapura dan sebagainya dah buat. Dah ada kertas itu dan sudah dibentangkan kepada Perdana Menteri pada waktu itu, saya percaya, iaitu Tun Mahathir. Tetapi pada waktu itu bila dah dibentang, tak jumpa apa-apa. Tuan-tuan kena ingat, malah Datuk Murad ini sendiri mengatakan sebenarnya dia dipaksa untuk membuat pengakuan. Saya ulang, dia mengatakan menurut kenyataan daripada Saifuddin di dalam parlimen, dia dipaksa untuk membuat pengakuan. Siapa yang memaksa? Siapa Perdana Menteri pada waktu itu? Siapa Perdana Menteri pada waktu itu tuan-tuan? Mahathir. Baru korang tahu macam mana Mahathir boleh paksa sampai ada yang mengaku kena liwat oleh Anwar Ibrahim. Itu pun korang percaya. Paksa mengaku supaya mengatakan dia bawa duit 100 juta, 200 juta, 3 bilion. Dipaksa. Ada yang terima, ada yang menolak. Termasuk Murad ini. Akhirnya dia menarik balik SD tersebut. Akhirnya siasatan mendapati tidak ada akaun Anwar mempunyai bilion ringgit di dalam atau di luar negara. So, geng-geng yang dah memfitnah ni, sebenarnya, siapa? Siapa geng-geng yang memfitnah ni? Kan? Siapa geng-geng yang memfitnah? Saya nak kata, pada waktu itu, masa Mahathir kata tak disiasat tu, dia Perdana Menteri. Bukan setakat tak disiasat. Dia dah bagi arahan dah untuk siasat. Udah disiasat 2 tahun siasatan tu daripada 99 sampai 2002 dah ada laporan. Laporan itu mengatakan tidak ada kes terhadap Anwar Ibrahim, tetapi laporan itu tidak pernah dikeluarkan. Laporan itu masih ada dekat SPRM. Azam Baki buka balik laporan itu, hari ini mengeluarkan kenyataan secara rasmi bahawa tidak ada kes terhadap Anwar Ibrahim. Tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada. So, kalau tidak ada, tuan-tuan rasa tuan-tuan berada dengan pemimpin yang betul tak? Tahun 2099, maksudnya dia dah, tahun 99, kena ingat dia adalah bekas Menteri Keuangan. Dia adalah bekas Menteri Keuangan, bekas timbalan Perdana Menteri. Zaman itu tuan-tuan, sakau ni gila-gila punya. Mahathir macam tu je bagi arahan. Saya pernah jumpalah seseorang ni, bekas manager bank, satu bank terkemuka di Malaysia jugalah, yang ada lambang rimau tu. Dia cerita kat saya, tipu saya. Dia kata, masa zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, dia pernah terima panggilan daripada Mahathir. Dia kata, Mahathir ini modus operandi Mahathir. Dia takkan tulis surat. Dia takkan hantar fax ke, masa itu tak ada email lah, surat ke takkan. Dia akan by phone call. Masa itu ada seorang kroni dia nak buat pinjaman dengan bank Harimau tersebut. So bila sampai ke bank Harimau, pegawai ni cerita kat saya, lillahi ta'ala, dia cerita kat saya. Dia kata, saya tengah, tak sampai lagi orang tu, dapat panggilan telefon. Hello, ya, siapa ni? Ini Dr. Mahathir sini.
Dia pelik. Dr. Mahathir? Takkan Perdana Menteri pergi telefon dia, Dr. Mahathir mana? Perdana Menteri Malaysia, dia kata. Oh ya, kenapa Dato'? Sekejap lagi kawan saya akan datang, dia akan buat pinjaman, luluskan pinjaman dia. Ini orang tu cakap ke saya, dia kata, saya cakap apa dekat Dr. Mahathir masa itu? Saya kata, Datuk Seri, saya akan tengok dokumen beliau, kita akan tengok macam mana lepas atau tidak, then saya akan luluskan kalau lepas, kalau dia tak lepas, saya tak akan luluskan. Oh tak, ini arahan saya, bagi lulus. Terima kasih Datuk Seri, dia letak. Saya tanya, lulus ke tidak? Tak. Dia tak luluskan sebab memang tak boleh. Tak strong. Dan tuan-tuan kena ingat antara bank yang tak bermasalah, bank Rimau itulah masa zaman kemelesetan ekonomi. Sebab dia orang very strict on this. So, ini just a glimpse. Satu mengintai apa punya kapasiti Mahathir. So, bila dia tak boleh kenakan Anwar pada kes seperti rasuah, tak boleh. Nak babitkan tak boleh. Nak cari lubang tak boleh. Tak boleh nak kaitkan. Dia tak ambil harta. Dia tak sakau, tuan-tuan. Bukti dia tak sakau, 2 tahun SBPR, Badan Pencegahan Rasuah, siasat akaun Anwar Ibrahim, dia orang tak jumpa kes nak dakwa Anwar. 2 tahun, tuan-tuan. Dalam dan luar negara. Kalau dia kata, alah SBRM tu BPR siasat dalam negara. Memanglah dia ada harta kat luar negara. Tak, dia kata sampai ke overseas kami cari harta yang Anwar dikatakan sembunyikan itu. Tak jumpa. So, tuan-tuan, kalau ada musuh yang tak ada, dia tak boleh kenakan musuh, dia nak kenakan macam mana? Liwatlah. Dia tahu kalau buat seks dengan perempuan, itu bukan satu kesalahan jenayah. The only thing yang senang nak buktikan, liwatlah. Ada seorang mengaku dia kena liwat, cukup. Cukuplah dia kata saya kena liwat. Siapa tengok? Mana bukti? Ada CCTV ke? Ada orang tengok ke? Tak ada. Itu antara dia dengan orang yang mengatakan dia kena liwat. Malah dalam kes Saiful pun tengok dubur dia pun tak koyak. Itu doktor punya kenyataan. Tapi dia kata kena liwat. Bila ditanya kenapa tak koyak, saya bawa KY Jelly. Lepas tu peguam tanya, habis kamu bawa KY Jelly? Apa KY Jelly? Jelly itulah, gel itulah. Ke mana-mana ke? Kamu macam dah bersedia pula kena liwat? Itu alasan dia tak bawa benda tu. Sebab dia nak justifykan kenapa tak koyak. Sebab dia kata dia kena paksa. Kalau kena paksa macam mana? Dan peguam tanya, kamu ni umur 20-an. Datuk Seri Anwar Ibrahim masa tu 60-an. Takkan kamu tak boleh lawan dia? So, tuan-tuan nampak dia tak boleh kenakan bab rasuah apa. So, dia kenakan bab ini. Tapi ada yang percaya tu. Tak apalah. Geng-geng kekal tegang ni memang dia suka cerita-cerita macam tu. Dia suka tengok-tengok yang LUCH tu. Dia suka cerita-cerita LUCAH ni. Dia orang suka cerita-cerita lucah-lucah ni. Saya saja eja tadi tu. Kan? Dia orang suka cerita lucah-lucah. Dia orang memang suka. Itu memang entertainment bagi dia orang. Kan? Even tok guru dia pun bukan semualah. Kan? Sukalah bercerita, cerita yang hura-hura, gelak-gelak membodohkan orang. Itu suka dia. Cerita-cerita ilmu dia tak suka. Sebab itu kalau ustaz cakap ilmu, susah dia nak orang kata nak kekal kat situ. Tapi kalau bab melawak, bab melucah-melucah, itu bab itu dia seronok. Tapi kita nak bagi tuan-tuan, Mahathir nak ke mana dah? Dan kenapa PAS masih lagi nak riding on Mahathir? Jawapan mudahnya sebab PAS dah tak ada apa. PAS tak boleh ride on apa-apa. Saya dedahkan hari itu kes Sanusi. Syarikat-syarikat yang dibawa tu, bagi saya anggap itu syarikat-syarikat yang tak kompeten. Saya tak kata scammer lah. Saya tak kata syarikat tu syarikat scammer, tak. Tapi kalau saya jadi orang yang buat due diligence pada syarikat itu, banyak soalan saya pada syarikat tersebut. Kamu nak raise 2 bilion sedangkan kamu punya revenue pun tak sampai 200,000. Macam mana kamu nak raise 2 bilion? Tapi saya tak tahulah Sanusi pandai ke tidak bab ni kan. Dan saya kata hari itu ada ura-ura di dalam PAS nak tukar Sanusi kepada MB Kedah yang baru. So tuan-tuan, akhirnya geng-geng kekal tegang ini
menjadi semakin Alright guys, so itu dia pencerahan pendedahan panas daripada Brother Iswardi, ya, khususnya tentang penipuan, pembohongan yang cuba dilakukan oleh mantan Perdana Menteri ini untuk memalukan Datuk Seri, untuk mengaitkannya dengan kononnya memiliki RM3 bilion, kononnya tidak disiasat, sedangkan hakikatnya sahabat semua, perkara itu berlaku pada tahun ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Kenapa, kalau benarlah tidak disiasat, kenapa tidak disiasat? Tapi hakikatnya beliaulah yang membuat arahan untuk menyiasat, dan akhirnya apabila hasil siasatan itu keluar, didapati dan mendapati bahwa Datuk Seri Anwar tidak ada skandal seperti mana yang dituduh itu. Dan yang mengejutkan, laporan hasil siasatan itu tidak pula dibongkarkan, tidak pula dinyatakan secara meluas ataupun dikeluarkan dalam media, sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya kerana beliau sekali lagi mengulang tuduhan ini, pihak ISPRM, kerana kita percaya sebelum ini ISPRM adalah BPR, Badan Pencegah Rasuah, pastinya masih memiliki salinan terhadap siasatan tersebut, dan perkara ini telah pun disahkan oleh ISPRM, oleh Azam Baki semalam, bahawa tuduhan yang dibuat oleh Mahathir ini adalah satu tuduhan yang tidak berasas, yang tidak mempunyai bukti, kerana sudah terbukti sahabat semua, segala siasatan dalam negara, dalam luar negara, sehingga ke UK, ke Singapura, tidak menemui seperti mana dakwaan yang dilakukan oleh kaki-kaki Pon Fitnah ini. Kerana itu, mereka mengubah cara untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan cara tuduhan liwat, sahabat-sahabat semua. Walaupun kita tahu banyak sekali kemuskilan, tapi akhirnya kerana dikatakan mereka-mereka yang terlibat dalam menjatuhkan hukuman kepada Datuk Seri itu adalah rakan subhat mereka, kroni mereka, akhirnya yang walaupun tidak terbukti tetap bersalah. Itu kalau kita lihat sebenarnya ada pendedahan daripada Tun Dr. Mahathir sendiri. Nanti kita tayang video itu kalau saya jumpa, bagaimana Mahathir mengatakan bahawa mereka-mereka yang terlibat, hakim yang terlibat itu dibayar. Kalau saya tidak silap dalam kenyataan itu, mungkin dia mengatakan sebanyak 5 juta. 5 juta kah? 3 juta. Okay, saya pun tak pasti. Nanti kita tayangkan video itu sekali kalau kita jumpa, apabila Mahathir membuat pendedahan, diinterview oleh wartawan di negara Indonesia. Jadi sahabat semua, terima kasih kerana bersama dan mendengar pencerahan pendedahan daripada Brother Iswardi. Nampaknya kegagalan yang dibuat untuk memburukan imej Perdana Menteri kita, kononnya terbabit dalam unsur rasuah. Akhirnya rakyat sendiri yang membongkarkan, dan juga telah disahkan oleh ISPRM sendiri, melalui hasil siasatan daripada Badan Pencegah Rasuah sebelum ini. Terima kasih sahabat semua. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa keangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.